Tak batuk, datangnya batuk pula. Ustaz okey lah, cheer lah Ustaz. Ustaz okey. Dia kalau spontan saya boleh. Kalau di mana rancang-rancang dia akan marah. Jangan you jangan langgar phone. Terima kasih. Baik-baik. Ayat apa pula? Ayat menira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Belum lagi Ustaz, relax je. Takut lupa dah. Saya ni baca banyak tapi lupa. Allah. Biasalah tinggal. Kita relax kita macam ce. Tak guna stand ke? Tak guna stand kot saya rasa. Nak pakai stand lah. Mila pakai stand kata dia nak I cannot stand lah nak dia. Nanti kan Jones Tenatin pasal PCR nanti. PCR bila? Hari Ahad pukul 11 pagi kata mereka lah. Beratuk dengan semua orang. So dia nak tumpang bilik ni. Hai! Doktor Ujung tu. Jangan ramai masuk. Tak mahu sudah berani. Ramai dia masuk seorang-seorang. Bukan, dia pun ramai queue. Ustaz tak tengok kan sebelum ni? Tengok dah. Kamu tak mau bilik saya. Kalau tu saya kata Datin mesti tak nak tumpang bilik dia. Kalau itu nanti Datin kena pergi bilik dia orang lah. Tak apa kita beratuk bilik dia orang. Pasal apa dia pun main hangkat kalau 200 jemaah lepas tu kan. Baru ni kan saya buat tuan-tuan. Buat ke bilik Datin kan? Bukan bilik saya, bilik orang lain lah. Mutawih saya abang. Pasal dia pun beratuk depan bilik orang. Bukan mengumpat nak cerita. Beratuk depan bilik orang. Mutawih abang jangan bising pasal dalam bilik tu semua orang duduk ada kan. Dia macam budak sekolah ni. Orang kau duduk itu. Dia ada yang cakap tu. Kata pun, ya Allah, hormatlah orang yang kiri kanan. Dia pun bising. Esok mai kat sini. Dah payah dah. Dia tak jadi profesi lah. Bukan. Tak apa saya cakap dengan orang. Datin confirm tak nak. Datin ni pun yang kali kedua ni sebab tak campur dengan orang ramai. Tak bagi. Datuk tak bagi campur. Budak-budak pun saya tak bagi bercampur. Dia pun semalam masa dekat Madinah tiba-tiba Min Harap tu kan bila dia tak suruh dia tarik Hani suruh pergi masuk kat duduk atas sejadah tu. Saya dah apa mahang? Saya dah siap Allahu Akbar. Aku berhenti Allahu Akbar. Hani hang berhenti keluar dari sejadah tu. Jangan Ustaz. Kita jaga. Kita jaga. Nanti maknanya Datin and the team nanti kena pergi bilik orang. Nanti saya akan bagi tahu bilik nombor apa untuk Datin pergi lah. Boleh insya-Allah. Lighting okey Mila? Yang okey kan? Tengok lighting okey. Ustaz relax je. Ustaz ni nervous ni. Saya kan masuk pertandingan sajak ke pertandingan apa kan. Kalau saya macam nervous lah, batuk lah. Macam berdebar lah. Sebab ni ada tak buku ke apa lagi ada? Dia kena tinggi. Dia tak ada tinggi. Dia kena tinggi. Mata tak boleh. Kotak tisu boleh? Boleh tak? Kotak tisu kali 3. Hang jaga lah tu handphone. Hubung tu. Lepu. Okey ni. Tengok apa lagi ke? Ada online lain. Apa IG lagi? TikTok satu yang lepas. Dua lagi kena ban. Ni. Jangan yang tu tak stable ni. Bukan madu. Bukan madu cantik. Stable. Botol tisu. Goyang. Goyang Ino. Cuba lagi tak ada. Nak bagi live apa? Nah Facebook. Meja je tadi. Meja yang rendah-rendah. Meja rendah tak ada. Dia meja ni pula rendah. Tong sampah je. Okey. Sampah. Sampah. Sama barukan sampah tu. Lubang. Ke bawah dia. Bawah dia lubang kan? Nah. Ini. Try nak. Bos. Tu sampah terbalik kan. Ini berdiri straight ke ataupun melintang? Yang tu straight. Negak. Ni plastik je. Plastik yang ni. Okay, Assalamualaikum. Stay tune. Stay there. Stay. Jangan stay at home. Biar kerja dulu. Mana sampah tu? Biasa cakap dah malam. Dah malam. Oh ya. Dah lupa. Cuti hanya pertama saya. Ni. Aywa. Selamat datang bersama sama syurga. Oh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Fatimah Azhara. Sebelum ni tak kenal. Sebelum ni tak nampak Ustaz. Yang ni apa? Ni video Ni satu video tu Facebook, Untuk upgrade. TikTok, IG. Start live. Ni IG, TikTok. IG, TikTok, Facebook yang tu record lah. Baru IG dengan TikTok. Okay, so bila punya record adalah panjang ke ataupun bila point-point? Panjang pun boleh, point pun boleh. Okey.
Tapi Hani kena Hani bahagian Hani record macam mana? Hani ke point kan? Poin-poin highlight lah kot. Saya panjang lah. Okay, no problem. Saya buat. Okay, saya buat soal. Tak apa, nanti kalau tu boleh cut. Kita kan, saya buat yang mana poin-poin dia. Saya penonton kat Facebook kepada Aryan. Aryan ke Ryan? Ar-Rayyan Hijrah. Ar-Rayyan. Hijrah. Ya, betul tu Rayyannya perkataan. Alright, Ustaz. Ryan Hijrah. Santai letak-letak sikit. Santai. Okay. Gatai. Yang menonton ni kalau nak tegur secara hati je, jangan tegur. Allah, Ustaz. Orang siap kata, Ustaz cinta. Saya tak pandai pun, tak pandai macam Ustaz Don, tak pandai macam Ustaz Wadi Anwar, tak pandai macam Ustaz yang kat TV-TV itulah. Allah. Macam biasa je. Saya orang Ni Ustaz kami, Ustaz cinta. saya berkongsi ilmu dengan apa yang saya tahu dan saya ingatlah. Lepas tu dia pun tutup buku. Tak apa. InsyaAllah kita berkongsi. Batuklah lah. Jangan nervous. Kenapa tadi? Dia tak tahu sama makan, dia dah nervous Ustaz ni. Cabut hidung tak? Kita nak masa kan dah pukul 6 kan? 5 lah. Pukul 5 dah? Ha. Pukul 5 dah? Ha, 4-5 Sekarang bagi masjid. Tadi kita maghrib. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Suara Ustaz tak jelas, kuat sikit Ustaz. Okey, sikit Ashhadu udah boleh. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang bagi nampak. Okey, slow jatuh. Ni. Kapet tak semua. Dia Macam TV3. Okey, Kelas apa saya? Okey, kelas. Jelas. Ustaz suara kena kuat sikit ya. Boleh. Okey. Tak ada tu. Okey. Ada apa? Mic tak ada. Ada dekat atas. Tak nak? Nak ambil ke? Oh, kan dah jadi. Tapi kalau mic tu, dia boleh attach dekat satu kamera je. Yalah. Tapi kalau ni yang record ni lah yang penting. Tak apa. Kita jalan dulu. Esok kita baliknya tu. Esok lepas kita ada tas. Dia cakap, hello. Boleh. Assalamualaikum. Okey. Orang kampung. Dia cakap, hello. Assalamualaikum. Okey. 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 Ustaz macam biasa punya kuat. Biasa lagi. Kalau Amma ba' sebelum balik ulang balik la ilaha illallah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para tetamu Allah dan para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Alhamdulillah bertemu kita pada petang yang penuh barakah, penuh indah, penuh aman, penuh damai di kota suci bumi Mekah Al-Mukarramah, berlatar belakangkan masya-Allah berlatar belakangkan pandangan Kaabah ya, yang sangat mulia, yang sangat banyak kelebihan dan juga banyak kelebihan dan juga kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat daripada Kaabah Al-Musharrifah dan juga di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah SWT dan juga para peminat pula. Saya tengok kat YouTube ni Okey kan. Dan juga sorry saya batuk sikit maklumlah.
Mun sejuk, walaupun dia kurang sejuk sikit. Pada nervous perlu tangannya. Jangan orang kau buat saya ni, kalau kita buat sendiri, kita tak nervous. Kalau kita kita live dengan orang punya live, kita nervous lain macam. Maklumlah artis kan, artis baru. Jadi jemaah sekalian, para penonton yang mulia-mulia kat Allah sekalian, pada petang yang indah yang mulia ini, kita mulakan kita Al-Fatihah lah. Boleh dah? Al-Fatihah. Untuk berkati kita baca majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah pada Allah yang dimuliakan dan para penonton yang Allah Ta'ala muliakan dan Allah Ta'ala berkati semua. Hari ini, petang ini saya akan berkongsi dengan para penonton dan para jemaah yang dimuliakan Allah sekalian mengenai tentang kehebatan Kota Mekah, tentang kelebihan-kelebihan tanah haram suci Kota Mekah, ya, tentang kelebihan-kelebihan Kaabah Al-Musharrifah dan apa yang ada di sekeliling, apa yang ada di Kaabah Al-Musharrifah. Sebenarnya semua orang dah tahu dah kelebihan Kota Mekah, kelebihan tanah haram Kota Mekah, kelebihan yang berada kita ketika mana kita, kalau kita berada di Kaabah Al-Musharrifah, tu Kaabah. Dan semua orang tahu. Cumanya bagaimanakah kita punya penghayatan dan juga bagaimana kita nak mengaplikasikan semua itu dalam diri kita, dalam hidup kita sepanjang kita bernafas di muka bumi Allah Ta'ala ini, kan? Semua orang tahu kelebihan Kaabah, kan? Kalau lihat Kaabah dapat apa, semain depan Kaabah, tawaf di Kaabah, apa yang kita dapat. So sejauh mana kita nak aplikasikan dalam diri kita ini dari segi pengamalan kita untuk sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian yang mulia Allah sekalian dan para penonton, pertama sekali nak bagi tahu jemaah sekalian, orang yang pertama sekali hidup di muka-muka ini siapa? Sebut Keratin. Siapa dia? Ada Keratin? Manusia yang pertama sekali hidup di muka, yang tinggal di Mekah ini ialah Siti Hajar. Siapa dia Siti Hajar? Siti Hajar ialah isteri kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Siti Hajar ni, mereka semuanya sebelum mereka tinggal di Kota Mekah, mereka semua hidup di Palestin. Bila mana Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail alaihissalam, ni saya cerita sikit tentang kisah Mekah lah kan. Bila mana Siti Hajar dapat anak bernama Nabi Ismail alaihissalam, Siti Sarah, Nabi Ibrahim ada lagi seorang isteri ketika itu, Siti Sarah tak dapat anak, kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak ketika itu, dapat Nabi Ismail. Dan selepas lahirnya Nabi Ismail, Siti Hajar pakai bengkung. Orang wanita yang pertama sekali pakai bengkung kat dunia siapa? Siti Hajar. Jangan ingat sajak ada bengkung masa kalau sajak ada tiba bukan sahaja orang kita pakai bengkung, tapi orang pertama, wanita pertama yang pakai bengkung ialah Siti Hajar. Dan ketika itu Siti Hajar ni nak dibawa oleh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, naik kuda daripada Palestin, naik kuda pergi ke Mekah. Siti Hajar ni dia pakai bengkung, dia melebihkan kain bengkung tu supaya terkena tanah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup ataupun memandam kesan-kesan tapak kaki Siti Hajar, untuk elakkan daripada Siti Sarah mencari Siti Hajar. Wanita kan dia cemburu, kau tahu tak? Cemburu. Para penonton, saya pasti dan yakin yang menonton video ataupun live ni pastinya kebanyakannya majoriti adalah wanita, betul tak? Wanita, of course. Allah jadikan orang perempuan ini ada sifat cemburu. Tak cemburu bukan perempuan. Betul tak? Betul. Tak cemburu bukan perempuan. Tak semestinya cemburu dengan suami, tapi cemburu dengan kawan-kawan juga. Juga tengok orang jiran sebelah beli kereta besar kan. Kereta besar sikit pun tak boleh kan. Biasa.
Bila nak datang hari raya, tengok jiran tetangga depan rumah pasang langsir baru, cat rumah baru. Kita pun nak kan yang si suami relax je, tak apalah pakai apa pun kan. Kalau apa pun kan boleh janji jalan kan. Tapi orang perempuan biasa. Apa yang orang buat, dia pun nak buat juga kan. Orang buat tu dia nak buat. Orang tukar langsir baru dia nak. Orang pakai baju baru nak buat. Semua nak. Biasa cemburu bagi seorang wanita itu biasa. Tapi kalau cemburu bagi seorang lelaki itu luar biasa. Ataupun lain macam. Sekuat-kuat cemburu wanita ini, kuat lagi kalau orang lelaki itu cemburu. Cemburu tu dah kau datuk cemburu macam mana. Dia kepung. Ni tanya ni. Dia tanya. Dia guna tali paling kuat tu dah tu kan. Dia guna kunci yang paling mahal kat dunia ni. Hang kat mana mami? Itu kisah cemburu. Sama juga lah dengan Siti Sarah cemburu dengan Siti Hajar. Siti Hajar dapat anak kan, dapat anak dari Ismail. Dia cemburu lah nak kejar Siti Hajar. Siti Hajar pun lari nak bawa Siti Hajar ni bersama Nabi Ismail ketika itu masih baby yang baru lahir kan, sedang lagi menyusu susu Siti Hajar. Bawa naik kuda. Ketika itu Siti Hajar ni dia melabuhkan sedikit kain bengkung, kain bengkung dia untuk memadam kesan tapak kaki Siti Hajar. Pergilah daripada Palestin jauh no. Kita sekarang Palestin nak pergi Mekah senang. Naik kapal terbang dah sampai berapa jam ni kan. Ikut daripada Jordan. Dulu zaman Nabi dulu nak pergi mana-mana menaiki unta. Ataupun naik kuda ataupun jalan kaki. Cumanya ketika mana Nabi Adam AS diturunkan Allah Ta'ala ke bumi ini, Allah Ta'ala kecilkan muka bumi. Allah Ta'ala kecilkan bumi supaya untuk mempercepatkan perjalanan Nabi Adam AS. Dan diceritakan sorry ya, batuk aja mas kan. Sorry penonton batuk sikit je. Ini batuk manja nama dia. Bella. Batuk rindu nama dia. Rindu apa? Rindukan Kaabah. Rindu apa? Rindukan Rasulullah. Itu punya ayat dia kena baik. Apa tadi? Nabi Adam diturun ke bumi. Allah pendekkan perjalanan Nabi Adam nak pergi ke Mekah. Setiap tempat yang Nabi Adam lalu, keberkatan bersyurga dan juga keberkatan jasad Nabi Adam AS ni yang Allah jadikan. Setiap kawasan yang Nabi Adam lalu ini tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nampak tak hebat tak? Para Nabi dulu Allah pilih sampai di Kota Mekah. Okey, balik kisah Siti Hajar. Sampailah di Kota Mekah. Siti Hajar ni dia sampai Kota Mekah. Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail AS di Kota Mekah. Ketika itu Mekah ni gersang. Gersang jangan fikirkan gersang. Orang kalau fikirkan gersang lain dia fikirkan. Gersang maknanya tiada tumbuhan, tiada apa sahaja kat Kota Mekah. Tengok sekarang kita tengokkan. Sekarang ni Mekah, Masya Allah, tengok keliling Kaabah Masjid Haram ni kan. Ada hotel-hotel, termasuklah hotel yang datin duduk ni kan. Masya Allah. Hotel yang sangat-sangat tinggi. Tapi itulah hotel-hotel ni semua didirikan di atas, kebanyakannya di atas tapak rumah para sahabat. Dan tahu tak datin, nak tinggal, nak tahu tak? Hotel yang tingkat kayu tu, bawahnya tapak rumah siapa? Abu Bakar bukan? Dia? Betul. Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Tempat kita nak bersedekah nanti berdepan kan tu. Kemudian sebab itu adalah kalau para penonton pernah pergi Mekah, pernah pergi umrah, moga yang belum dipilih ataupun yang nak pergi lagi Allah pilih insya-Allah, amin ya rabbal alamin. So apa nama hotel tu, nama Hilton. Dulu Hilton, sekarang ni tower apa tu kan? Putih apa tu lah. Jadi tapak hotel tu dulu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibeli oleh Saudi, dibuat bangunan. So hujung sebelah belakang tu pun juga belakang dia ada juga rumah para sahabat. Antara sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, balik kita balik gersang Tanah Mekah, Kota Mekah itu gersang. Seorang pun tak mau tinggal di nak cakap utara tapi tak jadi. Saya orang Melaka. Takut bercakap Melaka kan, takut orang tak faham sangat kan, tapi faham kot insya-Allah kan.
Di kota Mekah ni gersang, bumi yang tandus, tak ada tumbuhan, tak ada air semua. Seorang yang Arab dulu lalu jadikan kawasan kota Mekah ni tempat laluan. Tempat laluan para pedagang. Nampak? Bukan kita je pandai berniaga. Orang Arab lagi hebat berniaga, Tin. Orang Arab ni lagi pandai berniaga. Kalau cuma tengok kota Mekah kan, keliling-keliling kita ni berhotel, kedai melambak-lambak. Maknanya mereka lebih pandai berniaga. Walaupun bola apa pun yang mereka jual, tapi dari segi perniagaan mereka lebih hebat. Okey, jadi para pedagang ni, orang Arab ni datang ke Mekah, dia pusing-pusing Kaabah. Kaabah dulu dah ada asal, dah zaman para malaikat dulu. Kaabah ni asalnya apa jemaah sekalian? Adalah adalah buih yang terapung. Pernah dengar tak kisah ni? Ni kisah baru kan? Okey, kita stop yang ni, kita tengok apa cerita pasal buih terapung. Asal usul kejadian Kaabah ini adalah daripada buih yang terapung. Okey, stop yang ni. Alright, kita buat record lagi. Satu. Okay. Alright, dua. Ya, start. Okey, sama boleh Okey, asal Kaabah ni adalah daripada buih yang terapung di udara. Sebelum Allah Ta'ala jadikan muka bumi, daratan, whatever, semua alam semesta ni kan, Allah Ta'ala jadikan dulu Kaabah. Nampak? Maknanya benda pertama sekali ataupun rumah pertama sekali yang Allah jadikan ialah Kaabah daripada buih yang terapung di udara. Selepas Allah Ta'ala ciptakan muka bumi, daratan, lautan, barulah terbentuknya Kaabah ataupun binaan asas Kaabah yang sekarang ini dibina Kaabah yang kita lihat sekarang kan. Yang ni binaan Kaabah orang Arab Saudi. Dia baik pulih, dia cantikkan semula berdasarkan berbalik kepada binaan Quraisy. Dulu zaman Nabi Ibrahim, Kaabah ini dibina tak macam ini. Kaabah ketika zaman Nabi Ibrahim AS, dia bentuknya kotak macam lonjong sikit lah. Lengkungan Hijri Ismail tu dulu terletak di kawasan luar Kaabah. Sekarang ni kita lihat kan, kalau lengkungan Hijri Ismail tu para penonton sekalian, dalam tu adalah kawasan Kaabah binaan Quraisy. Quraisy ni siapa? Siapa Quraisy? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qusay bin Kilab, turun menurun sampailah kepada siapa? Hashim dan juga Abdul Muttalib. Itu dah kisah panjang dah tu. Sini saya campurkan, saya pendekkan. Jadi binaan Kaabah ni seperti mana Allah Ta'ala sebut, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakau wa hudan lil alamin. Dalam Quran sebut kan, sesungguhnya binaan pertama sekali yang dibina oleh Allah Ta'ala ialah di Bakkah. Bakkah ni ialah nama lain selain Mekah. Mekah ni sebenarnya ada banyak nama. Bakkah, Ummul Qura, Biladul Amin, apa lagi dan sebagainya lah. Mekah. Bi Bakkah lalladzi Bakkah mubarakah wa hudan, yang memberikan keberkatan dan juga petunjuk untuk seluruh alam. Alam ni apa? Manusia, jin, khalifah, makhluk yang duduk kat bumi. Siapa dulu? Manusia ke apa? Dinosaur lah. Dinosaur ingat waktu tengok Star Trek kan. Dinosaur. Antara makhluk yang mendiami bumi sebelum turunnya Nabi Adam AS ialah apa ni? Jin. Jin. Dan juga binatang-binatang. Ajar ingat ayam-ayam yang ajar bela kat rumah tu, Jin dia selalu. Dia punya keturunan tu lagi jauh daripada kita duduk kat dunia ni. Nampak? So jangan nak bela slipper ke ayam tu kan. Kucing-kucing semua tu kan. Lembu-lembu yang kita bela tu, jangan nampak tu kan, kita halau-halau dia, kita memarah dia. Jangan. Dia lah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, turunkan kat bumi, jadikan hidup kat bumi ni. Antara makhluk Allah Ta'ala hidup kat bumi ni kan. Dan juga jin. Bila mana Nabi Adam AS sebelum diturunkan di bumi, Allah Ta'ala perintahkan jin-jin ni untuk duduk kat mana? Duduk dekat di lautan dan juga di hutan. Tu siapa orang yang nonton ni kan? Orang jin ni, golongan yang suka-suka yang suka-suka pergi gunung ni, hiking ni kan.
Hati-hatilah kita masuk hutan banyak gunung ni. Baca doa yang Nabi ajar kan. Apa doa, lupa doa ni dah. Suka masuk hutan tapi bila masuk tu ingat, bila tak masuk lupa, tak ingat. A'udzu bi kalimati tammah, a'udzu bika nampak hitamati min syarri ma khalaq, itu lebih kurang. A'udzu bika, aku minta berlindung dari engkau daripada kejahatan. Kejahatan. Mana kita doa tu minta dengan Allah Taala jauhkan daripada kejahatan-kejahatan, jin-jin yang jahat ni kan. Dan juga iblis dan juga kucing-kucing, anak-anak buah iblis yang asyayatin dengan jahat kan, untuk ganggu kita masuk ke hutan dan juga di lautan. Nampak? Itu antara sedikit tentang kisah awal di muka umi lah. Tadi kita tentang Siti Hajar kan. Kita balik kisah lencong jauh kita balik kisah Siti Hajar yang ni yang Kaabah tadi. Okey, kita stop dulu. Alright. Okey. Kaabah kan. Kaabah boleh kan. Okey, habis. Okey, kamu tadi tentang Siti Hajar sampai di Mekah. Orang tak kosong, tak ada langsung kat Mekah ni orang. Penduduk pun tak ada. Jadi manusia pun tak langsung tinggal. Yang ada Siti Hajar, Nabi Ismail AS ketika itu masih baby. Dan juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim hantar Siti Hajar di Mekah sampai di berdekatan dengan Kaabah. Ketika itu Kaabah adalah sebuah bukit yang tinggi sedikit. Kawasan Kaabah ni kan dulunya adalah kawasan di tengah-tengah lembah tau. Kelilingnya ada bukit-bukit yang tinggi. Apa bukit dia? Jabal Abi Qubais. Nampak tak para penonton, tak nampak sebelah ni? Sebelah Masjid Haram ada binaan istana raja dan juga hotel istana raja. Itulah Bukit Abi Qubais yang telah diceroboh oleh mereka yang sepatutnya tiba-tiba. Kalau itu hak kerajaan kan. Tapi itulah banyak di sekeliling Masjid Haram, di sekeliling Abah ni sejarah yang dulu tu semua dah banyak orang-orang datang, orang tak tahu kan semuanya. Jadi saya boleh kongsi dengan para penonton lah kan. Di sekeliling Kaabah ni dulu ada banyak bukit-bukit lah. Antaranya Bukit Sofa, Bukit Marwah, dia bersambung-sambung tu. Bukit Sofa dia bersambung dengan Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Dan bersambung dengan Bukit Qa'iqian, bersambung dengan Bukit Marwah. Semua bukit ni besar-besar dulu. Besar-besar ya. Dan di Mekah ini antara bukit yang paling besar ialah dua bukit. Bukit Abi Qubais dengan Bukit Qa'iqian. Dua bukit ini ada satu kisah. Boleh ke tadi saya kongsi bukit ni? Boleh. Dua bukit besar ni, aku cakap Utara, aku cakap Kelantan, hantar ke Labuan, lantak kita rojak lah bahasa gini. Kita satu Malaysia mah. Okey. Jadi dua bukit ini ada satu kisah peristiwa ketika Rasulullah dihalau oleh penduduk Thaqif di Taif. InsyaAllah ya, pada datang ni kita akan pergi Taif ya, kita akan menyusuri sejarah sirah Nabi di Taif pada hari Isnin nanti, pada hari Isnin insyaAllah. Baik. Bila mana Rasulullah SAW keluar dari Taif, dihalau kan, dibeli batu berdarah. Itu kisah panjang lah. Datang dua malaikat. Datang dua malaikat yang menjaga dua gunung ataupun dua bukit, iaitu Abi Qubais dan juga Bukit Qa'iqian. Datang kepada Rasulullah menawarkannya, Rasulullah nak tak kami istilah kita senang faham, nak tak kami menghempap. Dia kalau ada hadis apa tu, melapangkan, meratakan penduduk Taif ni. Tapi kita senang faham, menghempak dua-dua gunung ni kepada penduduk di Taif kerana menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Allah Taala jaga Rasulullah sampai datangkan malaikat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, biarkan mereka. Aku berdoa agar di kalangan tulang sulbi ataupun kita faham keturunan mereka, sesekala mereka menyembah Allah Ta'ala. Nampak baik hatinya Rasulullah. Walaupun Rasulullah dah dibaling batu, berdarah lutut Rasulullah tu, Rasulullah berdarah sangat banyak kan. Tapi Nabi Rasulullah tetap tak nak balas. Walaupun telah ditawarkan oleh dua penjaga dua malaikat yang jaga dua gunung ni untuk meratakan, untuk menghempak mereka ini sebab menyakiti Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap tak nak membalas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Malah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, minta
Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka kerana mereka tak tahu. Sama macam kita lah tu, iman kita ni kan naik turun, naik turun, kadang naik tidak kan, naik turun. Jadi itulah bila mana kita beri muka doa lah banyak, Allah Ta'ala kuatkan iman kan, nanti kan Allah kuat kita punya iman tu. Bila orang para netizens di luar sana para netizen di sana itulah kena jagalah bahasa. Kadang-kadang kita ni manusia biasa, memang kita manusia biasa, tapi kita perlu ingat kita ni hidup sementara. Dunia ni tempat bersinggah, tak lama pun. Nabi sebut usia umur di umatku di akhir zaman nanti sekitar 60 ke 70. Sekarang hati berapa umur? Rahsialah. Nanti masih muda. Saya 47. Pasal tu mak saya Oh, apa? terang. Terang saja ni tak malu. Pasal apa? Kita kena ingat tau. Due date kita kebanyakan ialah 60. So berapa banyak kita ligan? Berapa kan? Kadang-kadang kan setengah orang 60 masih kuat. Betul. Setengah orang 50 dah kena kencing manis lah, tak boleh gerak semua. 30 dan ada penyakit dah. Kawan saya umur baru 30 lebih dah meninggal dunia. Ramai kawan saya meninggal umur muda. Belum 40 meninggal dah. Tambah kita duduk zaman COVID lah ni, anytime, anywhere. Anytime kan. Dia ni dah akhir zaman kan. Besok umur umatku dia sekitar 60 ke 70 tahun. Jadi tak lama. So kita ni kan kadang-kadang kita ni, memanglah kita ni kadang dengan orang ramai ni kan, kita bukan, ada mungkin dengan kita yang bukan latar belakang agama kan, bukan background agama, kita faham. Tapi bila dah besar, ada akal fikiran, kita kena fikirkan, fikir apa yang kita keluarkan dari mulut kita ni, adakah itu mendatangkan manfaat, adakah itu mendatangkan kemudaratan? Ya, betul. Betul tak kata kan? Kadang kita tegak-tegak. Alangkah baiknya kalau kita contoh komen di Facebook ke IG ke, atau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang boleh menyedapkan hati orang, yang boleh mengukuhkan ataupun yang boleh membuatkan seorang itu bahagia, gembira kan. Bila kita buat orang gembira, kita pun gembira. Betul tak? Macam contohnya baru ni kan, sebelum saya mai, Ryan dalam bilik kan. Ryan anak saya tak boleh cakap lagi. Jadi dia bunyi tu. Lepas tu ada orang komen apa tau? Bunyi apa tu? Bunyi kucing ah. Nampak. Saya memang terasa hati pasal anak saya seorang. Saya kata apa tau? Saya bila kita nak jadi tetamu Allah, Allah jaga kita sebelum kita mai lagi. Betul tak Ustaz? Betul. Dia jaga. Tetamu Allah ni, kalau dia Allah pilih, dia akan jaga daripada sana lagi. Maksudnya apa yang dia terdetik, saya kata apa tak? Ya Allah Tuhanku, sampai kat depan Kaabah tu saya kata, Ya Allah Tuhanku. Depan dia masalah, saya kata, Ya Allah Tuhanku. Dia bercakap tu macam dia menghina anakku. Aku pohon pada satu je padamu. Kalau betul lah dia macam tu cara dia cakap kat anakku, mungkin dia teringin nak ada seorang dalam keturunan dia. Baru dia tahu macam mana rasanya bila anak kita tak boleh cakap dan orang samakan anak kita dengan binatang. Serah pada Allah Ta'ala segalanya. Saya serah pada Allah. Mungkin pasal bila hang tak ada dalam keturunan hang bercakap, hang tak pandang perasaan orang. Tak rasa. Takkan di office ada bunyi kucing. Takkan bunyi kucing macam tu. Saya kata, memang demi Allah. Saya kata, aku doakan semoga. Jangan ingat bila kita ada anak kita dah besar, anak kita dah tak cacat apa semua, tiba-tiba kita boleh kata ke anak orang macam tu. Banyak kes dilahirkan normal, tak accident putih lidah. Dan satu pun ingat ya para penonton sekalian, saya doa untuk dia. Dosa dengan Allah boleh ampunkan. Betul? Ya. Tapi dosa dengan antara manusia kena minta ampun dengan manusia juga, baru diampunkan. Sampaikan kita ni kalau kita dah beramal soleh, bersedekah banyak, buat solat tahajud lah, apa semua, tak puasa sunat tak tinggal bertahun-tahun berhari kan, tapi kalau satu je yang menyekat kita untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala dengan daripada keampunan keampunan manusia dengan manusia. Jangan kata anak orang, jangan kata anak orang. Kena jaga kita punya bahasa, kita punya mulut, kita punya niat kita kan. Dia benda-benda ni kena sentiasa beringatlah. Bila benda-benda kita terkeluar hati yang tak elok ke, terkomen yang tak elok ke, tu delete ataupun minta maaf. Kan senang kan Nabi kata, apa-apa yang kita lakukan, berbanyakkan minta maaf dan juga terima kasih. Dua perkataan susah orang nak sebut zaman sekarang kan. Bukan zaman dulu pun sama jugalah kan. Dua perkataan. Pertama ialah minta maaf. Yang kedua ialah terima kasih. Terima kasih. Susah orang cakap terima kasih. Kan tengok. Pasal apa dia pun tak baca hadis tau. Ada hadis yang dia kata dah, tak tahu berterima kasih seseorang tu pada Allah kalau dia tak tahu berterima kasih pada manusia. Ya betul. Tanda orang itu bersyukur ialah dia sentiasa mengucapkan terima kasih dengan makhluk dan juga dengan Allah
yang menciptakan dia. Tu okey habis. Tadi kita tahu apa ni? Lupa dah. Nak kita pusingnya lupa dah. Pasal manusia. Pasal tentang orang pertama sekali Siti Hajar. Tadi Nabi Ibrahim keluar. Nampak dia dah jauh yang dah apa. Kita nak sembang santai pertandingan. Kota Mekah ni, kalau kisah tentang Kota Mekah ni semua orang tahu. Boleh Google kan. Buku ni pun ada. Baru satu buku ni. Lagi buku lagi. Ada satu rak buku lagi nak bawa kan. Semua orang baca. Tapi kita nak kaitkan kisah-kisah ini dengan kehidupan kita kan. Kadang-kadang orang tahu sejarah. Bila orang dengar sejarah ni kan dia mengantuknya. Bila kita kaitkan dengan kita punya kehidupan, kita punya diri ini, mudah-mudahan moga-moga ia akan menginsafkan kita. Jadikan kita ini orang yang lebih baik di kalangan orang yang terbaik kan. Hari ini kita buat salah, tak apa. Esok je lagi insya-Allah. Kan? Hari ini kita buat dosa. Allah itu Maha penerima taubat. Selagi mana pintu taubat dibuka seluruhnya sebelum tiba hari kiamat, sebelum pintu taubat ditutup dan tertutup, maka ketika itulah, sedang inilah kita kena sentiasa berlumba-lumba ke arah kebaikan. Kena ingat satu je, dunia ni tempat bersinggah. Bersinggah. Dunia ni tak kekal selamanya, yang kekal ialah syurga dan juga neraka. Wa'alaikumsalam. Misalnya kita Allah Ta'ala jauhkan pada azab neraka. Allahumma, kita doakan yang apa Nabi ajarkan, Allahumma inni Auzubika as'aluka ridhaka wal jannah. Allah Ta'ala minta, Allah, aku minta engkau ya Allah, ridha engkau ya Allah, dan juga syurga. Syurga minta dengan Allah syurga dulu. Jangan minta lain dulu, minta syurga. Kata Datin kan, minta dengan Allah bersungguh-sungguh, minta berapa yang kita nak lepas kita mati. Lepas tu baru kita minta dengan makhluk kan. Tentu. Allahumma inni as'aluka ridhaka jannah, ridha engkau ya Allah dan syurga engkau ya, dan wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Barulah kita minta Allah lindung kita, jauhkan kita daripada kejahatan dan juga keburukan dan juga api neraka Allah Ta'ala. Betul tak? Baik, sambung tadi. Kisah di mana? Jadi tinggallah Siti Hajar dan juga Nabi Ismail AS dalam keadaan gersang, tak ada air semua. So Hajar ni pelik. Kenapa lah Ibrahim tinggalkan dia dengan anaknya masih baby yang lahir tu kan, di tempat yang gersang, tak ada air, tak ada makanan. Yang ada dia makan ialah sedikit buah kurma dan juga air. Ketika belum lagi ada air Zam-Zam. Nampak? Jadi ketika itu Hajar tanya, kenapa tinggalkan mereka berdua di tanah gersang ini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim senyap 3 kali saya tanya. Akhirnya apa jawab Ibrahim? Ya, Nabi jawab, ini adalah perintah Allah. Bila mana Siti Hajar dengar ini perintah Allah, maka yakinlah Siti Hajar bahawasanya Allah akan menjaga. Sama juga dalam hidup kita ni. Betul tak? Whatever kita lakukan, kan kita berniaga ke, kita pergi merantau ke mana kita berkahwin ke, tak apa anak ke, tak berkahwin ke, whatever kita kat dunia ini, satu je, kena yakin dengan Allah Ta'ala. Pasal tu dalam seluruh ayat Quran disebut sami'na wa ata'na. Okay, aku dengar dan aku patuh. Betul, dengar dan patuh. Patuh kepada Allah Ta'ala, dia yakin dengan Allah Ta'ala. Bila kita yakin, kita nak makan, kita yakin dengan Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Betul tak? Kita dapat hidup, kita tidur malam, esok kita hidup, bernafas, masih lagi doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas bangun tidur kan, kadang orang lupa. Nak ajarkan Nabi ajar doa tu kan. Yakin dengan Allah Ta'ala, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita nyawa ni untuk meneruskan kehidupan, untuk mencari redha Allah, bukan untuk mencari publicity murahan. Betul. Kadang mencari publicity apa yang kita dapat. Benda-benda semua tu tak boleh membantu kita dekat akhirat nanti, jemaah sekalian ya. Para undur sekalian ni, semua tak bantu kita, tak bantu langsung sikit pun tak bantu. Yang bantu ialah rahmat Allah Ta'ala. Pandangan rahmat Allah Ta'ala paling penting. Dan juga segala amal soleh yang kita buat kat dunia lah semata-mata kerana Allah. Bukan kita buat amal solat, kita semayang atau bertanggit pergi masjid tu, kulit-kulit baca Quran, bukan semata tunjuk pada orang kampung. Kan ada setengah orang kan pergi masjid kan tunjuk orang kampung, hari-hari pergi masjid pergi masjid kulit-kulit kan. Di samping tu dia mengata orang tu, mengata orang ni. Kau tengok orang tu balik umrah. Ada saya kisah di kampung saya. Kata ustaz, tengok orang depan saya tu. Kan dia mengata,
Saya tengok apa hal haji ni kan. Dia kata orang depan tu, saya tengok tu dah pergi umrah dah, balik umrah tapi tak nak pergi masjid. Apa kena dengan dia? Apa kena dengan dia amal soleh semayang dia? Apa benda dia kan? Tak ada langsung. So tak perlu, semua tu tak perlu. Pasal mereka duk ingat masuk syurga ni hanya dengan bersemayang. Pasal apa? Sebenarnya nak masuk syurga dia ada satu kunci tau. Kunci tu dia ada 2 padlock yang diberi nama hablum minallah, hablum minannas. So dia kena ada 2. Pertama tadi yang disebutkan hablum minallah. Jaga. Pertama jaga hubungan dengan Allah dengan cara solat sebagainya, dan itu jaga hubungan dengan manusia. Dengan jaga semuanya, jaga silaturahmi dengan manusia, dengan jiran, adab dan sebagainya. Tak perlu mengata orang tu, walaupun orang tu dah berkali pergi haji Tanah Suci Mekah, dah berkali every month pergi whatever kan, every year pergi kan, tapi orang tu tetap Allah pilih. Kita siapa nak mengatakan mereka kan? Itu habis. Itu tentang keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa yang kita lakukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin lillahi rabbil alamin. Solat kita, mati kita, hidup kita, apa semua tu lillahi rabbil alamin. Allah semata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana datin kata. Contoh kan nak buat kerja ni sebab datin suruh, empang suruh, tapi nak semata kerana Allah untuk bantu datin dan sebagainya kan. Contoh kan, kita buat live ni bukan menunjuk kan, bukan, tidak nak tunjuk yang datin yang pergi umrah dah whatever, tak boleh, tidak. Tapi semata-mata nak buat live ni kerana Allah, kerana kita nak bagi berkongsi dengan orang ramai, untuk ilmu, untuk berkongsi ilmu dengan orang ramai, untuk memberitahu pada orang ramai banyak kelebihan kalau kita buat amal-amal kebajikan kat Mekah dan juga Madinah ini. Kadang-kadang bila orang tanya saya, datin penting ke sangat yang dia buat videographer sangat ni untuk apa? Saya jawab simple je. Ada jawab. Saya jawab macam ni ya, simple. Antara benda yang kita kena buat ialah dia melibatkan mencintai Rasul. Ya. Okey, mencintai Rasul. Kalau dia macam ni ya, kita kena cinta Rasul lebih daripada kita cinta diri kita. Tak apa. Lebih daripada cinta pada mak bapak, lebih daripada cinta pada suami, lebih daripada cinta pada anak. Benda tu yang paling sebab yang saya nak sebut. Tinggal pasal kita nak kena mai tengok Rasul. Kita kena bawa diri kita untuk pi tengok hamba Allah yang Allah, kekasih Allah yang berjuang untuk kita, no Ustaz? Jadi bila saya dah mai, kadang-kadang orang tanya saya, kata tak, aku nak buat satu benda bila aku pergi umrah. Nak buat kat orang rasa punya seronok main umrah ni, tahu Ustaz? Pasal orang duk tengok main umrah ni macam tawaf je, betul tak Bila? Main tawaf je, lepas tu bantu orang juga, orang. Jadi kan orang tengok benda tu macam it's all about that. Tak, kita menghayati jejak Nabi tu. Contohnya kan, macam manalah Nabi ni kan dapat wahyu. Kenapalah kita tak mau ikhra? Kita siap kata lagi, ikhra. Kita pula dia kata orang, ikhra, kita dak pilih orang. Tapi kita tak tahu punya nak dapat ayat ikhra tu, wahyu pertama, Nabi kita panjat Gua Hira. Kita cuba nak panjat Gua Hira. Bila kita panjat Gua Hira tu, kita tahu, macam ni. Lepas tu isteri dia pergi pula tiap-tiap hari pergi kat situ. Kita sekarang dah ada tangga. Bila kita masa dalam tu, kita boleh cerita penghayatan. Macam ni punya Nabi kita naik. Kesungguhan Rasulullah untuk dapatkan kita hari ini cahaya Islam. Lepas tu apa lagi yang kita tengok? Masjid Siku, Nabi kita. Lepas tu macam mana orang punya seronoknya tengok dapat Nabi. Tengok Nabi nak sampai ni naik atas bumbung. Apa yang Al-Badru alaina. You all kena dengar yang tu. Yang tu bila cerita tu kat masjid tu, depa dengar Nabi mai, depa panjat bumbung. Panjat pokok kurma nak sambut Rasulullah di Madinah. Yang tu Madinah, kita tak pergi hari tu. Di Madinah tu yang tutup, tempat tutup. Kalau you all tengok usrah saya sebelum ni, yang sebelum ni ada. Jadi you all tengok tak macam mana, apa yang cuba saya buat. Pasal saya tengok, saya duk study tau. Saya main umrah banyak kali. Bila saya tengok umrah punya trip ni, macam orang kata, orang tengok macam boringnya main tawaf-tawaf macam tu, macam pergi balik masjid. Hanya mungkin cara orang. Tu saya buat macam mana tak? Okey, saya nak private, saya nak bilik besar, saya ada tazkirah. Tazkirah saya nak ustaz saya yang macam sama kepala macam kita, saya sembang like and easy. So kita nak tengok macam mana tau. Kita main umrah ni sebenarnya satu benda yang mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Menjadi jiran Rasulullah, menjadi tamu Rasulullah, tamu Allah. In the same time kita buat amal ibadat dan banyak benda lagi. Tengoklah tazkirah dia. Alright, Assalamualaikum.
Okey, sambung insya-Allah. Sambung boleh. Macam itulah, betul lah kata Datin Sri. Wow, amin. Datin Paduka. Wow. Jadi memang kalau kadang-kadang kalau kita ni, kalau orang yang di sekeliling kita kan, mereka tengok orang pergi umrah pasti dia post kat Facebook ke IG kan, kadang-kadang orang yang melihat dengan mata hati lain, orang yang melihat dengan mata nafsu lain, betul tak? Orang yang melihat dengan mata hati, dia kata Masya Allah, Tabarakallah, terima kasihlah kerana bagi kami tengok Kaabah sekarang macam mana, doakan kami. Itu orang ni melihat mata hati. Sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Orang yang melihat dengan mata nafsu yang tak elok, yang tak bagus, mereka akan memban kita kan. Mereka akan mengata-ngata yang di sisi lain kan, yang tak baik. Kata ini orang tu menunjuklah, whatever, semua kan menunjuklah. Itu tak tunjuklah tu. Duit banyak dah untuk lebih nak pergi umrah, dia orang kampung lah. Macam-macam lah kata-kata nista daripada orang siling. Itulah. Jadi kalau orang yang melihat dengan kata hati, dia akan mengatakan benda itu bagus, baik tuan-tuan umum, untuk tujuan untuk mengajak, untuk menyedarkan manusia tentang kewajipan kita sebagai orang Islam. Kalau mampu, Nabi sebut kalau mampu dari segi kewangan dan masa, keluarga, kesihatan sebagainya, wajib pergi umrah. Bukan saja haji, tapi umrah je wajib ya, kena ingat. Kadang orang kita faham orang kita faham. Bila mampu je lah wajib pergi haji. Tidak, umrah pun wajib sekiranya orang tu mampu. Kewangan, kesihatan, masa, dia mampu sikit pun tu, maka wajib katanya. Nabi kata apa? Kalau orang tu dia ketika hidup dia mampu untuk pergi Mekah untuk umrah atau haji, tapi ketika hidup dia tak pergi, tak laksanakan, maka dia mati. Mati ni Nabi sebut, Nabi gambarkan orang ini mati dalam keadaan seperti orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Wa'niyazubillah minzalik, jauhkan daripada itu kan. Alhamdulillah Allah pilih. So doa hari Allah pilih kita pergi Mekah mana. Okey, Ustaz, yang tu good sharing Ustaz, sikit sekali ya. Okey, that's a good sharing. Okey, Assalamualaikum. Ustaz kata tadi kenapa kita kena main Mekah? Kenapa kita kena buat umrah? Okey, seperti mana sabda Rasulullah SAW, ya, mafhumnya dia kata barang siapa yang mampu maksud kata dari segi kewangan, kesihatan, masa dan sebagainya, ketika hidup dia mampu, tapi untuk dia pergi menunaikan umrah atau haji, Nabi kata wajib kat atasnya, wajib, bukan dia wajib, tapi ketika hidup dia tak lakukan. Dia mampu semua, tapi dia tak pergi umrah, tak pergi haji, maka dia mati. Bila dia mati, Rasulullah menggambarkan, Nabi bagi tahu apa? Orang ini matinya seperti seorang Yahudi dan juga Nasrani. Nampak? Jadi jadi kita elakkan. Jadi doa banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita, susu galuh kita ini orang yang mampu, dan orang yang mampu ini dapat pergi ke Mekah, Madinah, umrah maupun haji. Jadi kepada anda semua yang menonton kan, kalau mampu, jangan duk fikir lain lah. Kenapa kita mampu nak pergi London? Memanglah kita fikir ni hidayah tak semestinya kita perlu tunggu ya, seperti bulan jatuh kariba ya, pungguk undukan bulan. No, hidayah perlu juga dicari. Betul tak? Betul. Hidayah you must find. Wah, gitu bahasa Inggeris kena cari hidayah. Bukan nama orang patu hidayah, pada gambar hidayah kan. Kena cari hidayah, Kalau duk tunggu doa tak dapat, hidayah perlu dicari dengan cara kita usaha. Kita minta dengan Allah Ta'ala dahulu ke Allah Ta'ala, baru kita usaha mencari hidayah, bersungguh-sungguh insya-Allah kan. Okey, sama tadi apa cuma sekalian, penonton sekalian, sekarang berapa jam? Takut jam maghrib. Maghrib pukul 5.30. Sekarang 5.38. 5.38. Okey, ambil lebih kurang dalam 10 minit kot dan nak masjid. Nak sembahyang sini, boleh sini sama masjid. Ustaz nak sembahyang bawah. Itulah macam dia dah booking lot kan. Dia booking pukul 9 lagi. Pukul 6 kan? 6 ke 9? 6 ada. 6 untuk maghrib tu isyak. 6 ada, 9 ada. Semua ada. Aku tak pukul 9 kan? Kalau aku nak sembahyang maghrib sini Masjid Haram, kalau imam dia meletup pula, tiba-tiba imam dia best. Tapi kalau nak sembahyang bilik ni sama masjid. Saya sama masjid Ustaz. Boleh juga kan. Ni buka ni speaker masjid ni. Tapi dia nampak kan. Saya speaker masjid.
Nampak Tapi ni. yang bestnya kalau best pergi kat depan Kaabah. Tapi kalau nak pergi depan Kaabah, pergi pasal tapi pukul 9 sekali memang kami ada tawaf sunat nampak. Haji okey ke? Tawaf Eh, okey, ikut okey. dulu. Mari kita tanya Ustaz. Alright. Okey, Kisah dia kita nanti kita sambung nanti kita. nanti kita sambung. Okey, kita tanya. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz. Katalah uzur. Okey, ataupun tak uzur. Kalau kita tak uzur lah, kalau kita nak tawaf sunat kena perlu ada wuduk ke Ustaz? Okey, berkenaan dengan tawaf sunat. First skill of course lah. Syarat sah tawaf ni sama semua. Tawaf umrah ke, tawaf sunat ke, tawaf kudung ke, tawaf sepertiga ke, semua sama syarat. Antaranya bersih pada hadas besar dan kecil, bersih daripada benda najis. Ada wuduk. Mesti ada wuduk. Sama macam kita umrah tu, mesti wajib ada wuduk. Sebab kita bertawaf, kita macam seakan-akan kita ni nak buat solat. Kita bersih semua tu wuduk. Bahu kiri menghadap Kaabah, niat semua tu untuk tawaf. Semua sama. 7 pusingan dengan yakin. Cukup 7 pusingan barulah benda itu jadi sah. Kalau nak dapatkan pahala tawaf sunat mesti cukuplah 7 pusingan. Kau dapat buat 6, 5 tu balik bilik tidur lah sampai esok tak ada pahala tawaf sunat Okey, kan. maksudnya kalau orang tu uzur tak boleh turun. Tu kalau uzur sebab kau sama masjid kan. Kalau uzur tak boleh masuk masjid lah. Cuma apa yang boleh lakukan satu tip. Sebenarnya orang-orang yang uzur ni kalau ada ruang yang ada ruang, boleh pergi dekat tempat sa'i. Tempat sa'i itu bukan kawasan masjid, di luar kawasan masjid. So, kepada mereka yang sedang uzur, boleh masuk ke tempat sa'i, duduk atas bukit sofa atau bukit marwah berdoa. Sebab antara tempat doa mustajab di Mekah ialah antaranya ialah bukit sofa dan juga bukit marwah. Nanti boleh pergi kita insya-Allah. Nanti kita buat nanti. Kita pergi malam ni. Cumanya datin wanita yang uzur dia boleh dalam kufika asalnya tak boleh pergi sebab takut dulu kan tak ada pet. Tak ada kan? pit. Tak ada pit pula, tak ada pet, tak ada semua. Tapi kufika dia dibolehkan tapi dengan syarat tak boleh duduk dalam masjid. Pasal dia takut kena. Dia lalu masuk ke pintu, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Dia tak boleh berhenti dalam masjid. Dia masuk macam nanti nak pergi ke sofa, buka sofa ke marwah tu kan. Dekat sa'i tu kan kita tak boleh ikut lalu tepi ni kan sebab boleh terhalang kan. Dalam kena masuk kot. Bagaimana? Dia orang sebenarnya bawalah tim pergi dulu kat depan Kaabah tu, macam biasa orang pergi Kaabah ikut seseorang pergi ke sa'i tu. Masuk tu pergi sa'i. Datuk lah. Datuk duduk pakai sa'i lah. Nanti doa dekat atas sofa. Marwah yang ni boleh ikut sekali tu tak boleh insya-Allah. Right, go. Nanti boleh buat left dekat atas sofa. Insya-Allah. Tu tempat antara tempat-tempat mustajab kan? Ya betul. Rasulullah doa atas sofa. Nabi doa apa? Nabi doa yang saja tu. Allahumma inni as'aluka ridhaka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi doa untuk minta redha Allah dan juga syurga dan Nabi minta juga supaya jauhkan daripada api neraka Allah Taala. InsyaAllah. Doa tu boleh amalkan. Selain doa bagi mereka yang belum dapat jodoh. Bagi anda yang menonton video ini yang masih lagi boleh dapat jodoh di dunia ini, maka bolehlah boleh DM apa nama Datin kan di samping tu bersedekah je ni. Sedekah lah weh. Dia macam ni, kita cerita pasal sedekah ni. Game kosong ni zaman sekarang tak ada. Dia macam ni, bila orang tanya saya kan, kenapa kena sedekah? Sedekah ni sebenarnya macam ni. Datin, saya tak ada anak. Tak ada anak. Kita anggap macam berpenyakit lah. Mungkin tak boleh main lagi, tak boleh period kita tak betul, telur kita tak banyak sepatutnya. Semua jadi ubat kepada penyakit adalah sedekah. Ubat kepada pintu rezeki adalah sedekah. Ubat kepada ketenangan adalah sedekah. Okey, apa dia kelebihan sedekah ni sebenarnya Ustaz? Kalau kita kata sebenarnya. Okey, banyak kelebihan sedekah, antaranya ialah pertama sekali memudahkan masuk ke syurga. Dia juga ada nama pintunya babus sedekah. Khas untuk orang yang suka bersedekah. Tak rugi sedekah. Itu antaranya. Orang yang suka sedekah ni dia akan masuk ke pintu babus sedekah di syurga nanti. Kemudian ialah orang yang bersedekah ni Allah akan sembuhkan penyakit dia. Ni semua disebut ni semua berdasarkan hadis Nabi yang sahih, bukan yang dengar Nabi bila kita tak ada anak, okey, dia termasuk dalam kategori bukan penyakit macam contohnya penyakit apa Datin ingat saya ni teruk sangat berpenyakit dah pula, bukan, maksudnya kita sakit lah tu, kita tak dapat, kita tak kurang subuh. Okey. Okey. Yang kita boleh faham benda sakit kan, menyembuhkan penyakit, tapi kena yakin dengan Allah Ta'ala lah. Sedekah ni kerana Allah, bukan kerana arwah yang hijrah semua. Tidak, no kan. Sedekah melalui arwah hijrah, tapi sedekah kerana Allah Ta'ala,
melapangkan rezeki, banyaklah memberikan kesihatan kepada kita, memberikan ketenangan jiwa sekiranya kita hati gundah gulana. Orang yang gelisah, betul dia, betul Datin. Lepas sedekah saya rasa lagi tenang. Memanglah ubat kepada ketenangan adalah sedekah. Lepas tu siapa yang anxiety sangat-sangat, yang tak habis anxiety, tolonglah sedekah. Kemudian sedekah ni tidak akan sedikit pun memiskinkan seorang itu. Betul tak Datin? Sedekah kan Nabi sebut, nak kaya banyakkan sedekah. Senyum wajah ni apa? Memanglah senyum sedekah ya. Memanglah sedekahnya. Apa ni, sedekah pun banyak maksud. Tapi kalau segi yang kita sekarang Mekah ni, sedekah dari duit lah kan. Itu. Jadi sedekah ni tidak akan mengurangkan sedikit pun harta kita para penonton sekalian. Sebenarnya sedekah. Bila orang sedekah ni doa mustajab, doa Allah angkat, makbulkan secara tak langsung. Kita nampak pun kan doa orang kita yang minta ni, dia sebenarnya kita sedekah kan doa-doa Allah Taala. Okey, kita cerita secara logik lah Ustaz macam ni ya. Kita ni nak mengurat anak orang tu. So bila kita nak mengurat anak orang tu, dia duduk dengan okey Ustaz tak pandai dia. Dia duduk dengan mak dia. So apa kita buat? Kita tiap hari pergi kat mak dia, makcik suka McDonald ke? Saya tadi lalu McDonald ada prosperity burger ni, saya datang saya beli kat saya. Saya dengar kata makcik suka, masa live tu makcik sebut makcik cari prosperity burger. Puk Panda tak main hantar, saya bagilah kat makcik. Tekniknya nak teka mak kawan anak kawan tu, teka mak dia. Okey. Kita nak murah rezeki. Kita minta ke Allah. Takkah kita sepatutnya tunjuk juga kita teka Allah? Kalau kita guna ayat yang betul tak Ustaz kan? Allah kata, oh dia ni mohon pada aku, hamba Allah aku ni sedang mohon. Tapi in the same time, dalam masa dia nak mohon tu, dia bagi juga kat rumahku. Betul tak? Betul. Allah tu maha kaya. Tapi kalau kita tengok betul kan? Hang tak malu minta tangan tadah, ya Allah Tuanku bagilah aku, siap lagi hafal doa Niolofa lagi, bagilah aku rezeki seperti air Zam-Zam yang mengalir tak putih-putih. Dia bagi tak putih-putih, kita pun tak putih-putih Shopee. Tak ada langsung nak bintang sedekah. Betul tak Ustaz? Kalau kita tengok kan, sebenarnya kalau kita tengok orang kaya yang beriman ni kan, kenapa mereka punya apa rezeki ni melimpah ruah? Antara puncanya adalah mereka banyak bersedekah. Yang kita tak tahu tu kan. Yang kita kadang kita tolong pandang, kita ni kerja kita mengomen tu belagak kita besarlah. Kita jadikan mereka itu sebagai kita punya rujukan, punya ikon untuk kita lebih berjaya. Mereka bukan semula kan, adalah yang ni kan, tapi kebanyakan orang-orang yang kaya ni, yang beriman, yang bertakwa, yang baik hati, mereka ni sebenarnya mereka sisipkan dengan sedekah yang banyak yang kadang-kadang kita tak nampak. Memang tak boleh tunjuk. Memang kita tak nampak. Kan betul. Okey, antara kelebihan sedekah dia banyak. Tak antaranya ialah pertama dia harta kurang. Bukti kita beriman dengan Allah Taala. Nampak tu iman tu. Iman. Tu antara tahap keimanan kita. Orang yang bersedekah ni iman dia akan meningkat, naik bertambah. Nampak tak? Ni duduk mengatakan orang tak baguslah kan. Menghapuskan dosa. Nampak? Orang yang sedekah ni hapuskan dosa. Nampak? Bukan tak rugi. Ni semuanya daripada kata-kata sorry alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, juga mendapat naungan Allah Ta'ala di akhirat. Orang yang bersedekah ni, Allah akan payung dia dengar Allah Ta'ala. Nampak tak? Hebatnya kuasa bersedekah. Kemudian apa dia? Jauhkan seorang itu dari neraka. Of course lah, orang yang bersedekah ni, Allah Ta'ala akan jauhkan, hindarkan dia jasad ini daripada disambar ataupun masuk ke dalam api neraka. Allah jauhkan. Masya Allah. Itu banyak sedekah. Sedekah. Dia takkan mengurangkan harta. Peroleh pahala berlipat kali ganda. Of course, di Mekah kan dah tinggal 100,000 kali ganda para tetamu Allah Ta'ala, para penulisan. Tadi pagi saya buat sharing, saya kata kalau kita pergi tukar duit kan, kita tengah beratuk, tiba-tiba kita bagi RM1, orang tu terbagi balance kat kita RM1,000. Apa kita buat? Kita dapat duit tu, kita lari masuk kereta. Kita kunci kereta, kita abang kat mak kita. Mak, bagi RM1. Tak tahu orang tu bagi RM1,000. Tersalah bagi change. Mak kata, bagi balik. Mak, tengah tak ada duit ni. Dapat RM1,000, mak. Takkan nak bagi balik? Mak kata tak boleh. Tapi mak RM1,000. Kita dalam bentuk duit. Tetapi hari ni kita bagi RM1 dekat sini, kita dapat RM100,000. Dan kita tak nampak dalam bentuk duit. Allahu Akbar. Ya Allah. Kalaulah pahala itu dinilaikan dengan
objek ataupun harta kat dunia, of course lah ramai orang akan bekerja-kerja. Supaya juga dengan dosa. Kalau dosa tu digambarkan dengan jerawat, habis semua orang tak boleh buka muka. Kalau lah dosa tu sama juga macam pahala kan. Memang cakap orang semua duduk kan tengah jadah lah. Orang sembahyang zikir, takut berdosa kan. Okey. Kemudian selamat masuk syurga melalui pintu sedekah, bagus surah Quran tersebut kan. Kemudian selamat daripada musibah. Orang sedekah ni Allah pelihara dia daripada segala musibah. Nampak? Kena yakin dengan